Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu untuk hari ini untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-16. Okey, so untuk berkenaan dengan soalan yang ke-16 ini, sekali jika dilihat, ianya adalah berkenaan dengan bab sukatan serakan. Cuma untuk bab sukatan serakan, dia melibatkan kedua-dua tingkatan. Dan apabila kamu perhatikan dengan baik, ini adalah lebih kepada sukatan serakan data tak terkumpul lah. Okey, macam mana cikgu tahu? Sebab data kamu ini tidak berada di dalam jadual, sebaliknya berada di dalam keadaan plot batang dan daun. Okey, so jika dibaca soalan, okey, ini adalah berkenaan dengan soalan jualan kek di dua buah kedai untuk 18 hari. Okey, data kamu telah pun diberi di dalam bentuk plot batang dan daun. Okey, so ada kata kunci dekat sini, so bacalah dengan baik. So soalan kamu yang pertama adalah pengiraan. Dia suruh kamu hitung sisihan piawai bagi hasil jualan kek di kedai kek Y. Okey, so apa yang nak adalah sisihan piawai. So kamu kena tahu apabila data kamu ini adalah data yang sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, so bab tingkatan 4, iaitu bab yang ke-8. Alright. So kamu tahu bahawa apabila melibatkan data tak terkumpul, so kita akan ada satu rumus untuk variance, iaitu variance kuasa 2 sama dengan hasil tambah data kuasa 2 dibahagikan dengan bilangan data ditolakkan dengan min. Okey. So min kamu seharusnya berkuasa 2. So min ini yang kita tulis sebagai X bar juga dikenali sebagai hasil tambah X ataupun hasil tambah data dibahagikan dengan bilangan data. So benda yang samalah. Okey, so asalnya inilah kamu punya min ataupun kita sebut sebagai purata. So yang kita wakilkan sebagai X bar. Okey, so ini adalah min lah. So data kamu telah pun diberi dalam bentuk yang macam ni. So apakah yang seharusnya kamu buat? So kamu tengoklah 45 untuk batang ini dan juga 3 untuk daun ini mewakili kata kunci bagi 453. Begitu juga dengan data yang seterusnya, iaitu 453. Okey, dan seterusnya sehinggalah yang terakhir, iaitu 655. So apa yang akan kamu buat di sini? Kita akan membuat hasil tambah. Okey, kerana ini adalah simbol bagi hasil tambah. So hasil tambah bagi data yang berkuasa 2. So seharusnya kamu akan mulakan dengan 453 berkuasa 2. Okey, sebab inilah data kamu yang pertama, 453 berkuasa 2. Ditambah lagi dengan 453 berkuasa 2 lagi sekali. Cikgu lebih suka kurungkan dia sebab nilai dia agak besar. Okey, so dan seterusnya lah yang kamu buat sehinggalah 455, 459 berkuasa 2 sehinggalah yang terakhir. Okey, so cikgu ringkaskanlah. Okey, sehingga yang terakhir adalah 655 berkuasa 2. Okey, so macam mana cikgu tahu? Tengoklah data kamu sehingga 655 berkuasa 2. Okey, seharusnya kamu tulis dalam tulisan penuh lah ya, sebab cikgu dia makan ruang sedikit kalau kita nak tulis kesemuanya. So dia akan dibahagikan dengan, okey, tak berapa cantik pula garisan dia. So kita akan bahagikan dengan 18. Okey, so macam mana cikgu tahu ianya adalah 18? So kamu kiralah 453 satu data ataupun dalam ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sehingga di bawah seharusnya akan ada 18 bilangan data. So itulah kamu punya N. Alright. So kita akan tolak dengan kurungan. Kita akan mengira hasil tambah data saja. Yang ni tadi kita ada hasil tambah data yang berkuasa 2. So di sini adalah hasil tambah data saja. So bermaksud kita akan ada 453 ditambah dengan 453 lagi sekali. Okey, so ditambah. So tak perlu dikuasa 2 kan lah. Okey, sebab data kamu 453, 455. So kamu tambahlah sehingga akhir sekali adalah 655. Okey, jangan ikut cikgu. Cikgu tunjuk ini sebagai contoh panduan untuk kamu. Seharusnya kamu tulislah dalam bentuk yang penuh. So dibahagikan dengan juga 18 kerana N kamu di sini
dan juga N ini adalah N yang samalah bilangan data kamu. So, kita akan kuasa 2 kan, tetapi di luar. Sebab rumus kamu di sini untuk pengiraan min dia adalah kuasa 2 di luar. Okey. So, selesaikanlah kamu punya persamaan ataupun kamu punya calculation dekat sini, pengiraan. Okey, seharusnya kamu akan dapat, cikgu dah buat ringkas kan, cikgu dah cuba. So, kamu akan dapat 522,0328 dibahagikan dengan 18. So, ditolak dengan 9628 bahagi dengan 18 juga berkuasa 2. Okey. So, kalau ikutkan inilah kamu punya variance. Kita masih lagi mengira variance. So, variance dekat sini. So, dekat sini masih lagi variance. Sedangkan soalan kamu dia nak sisihan PRY. Kamu kena tahu bahawa apabila menyebut tentang sisihan PRY, kita akan mengira variance terlebih dahulu. Last sekali baru kita akan dapat sisihan PRY. Okey. So, kalau kamu selesaikan nilai ni, kalau kamu selesaikan nilai ini, seharusnya kamu akan dapat 39,098,765. So, ini adalah variance. So, ini adalah variance. So, kita masih belum selesai. Kita nak mencari sisihan PRY. So, untuk mencari sisihan PRY, seharusnya dia adalah sigma sahaja. Bukan sigma berkuasa 2. Dan jawapan kamu ini akan dipunca kuasa 2 kan. Iaitu 39,098,765. Cikgu tidak menggalakkan sama sekali untuk kamu membundarkan jawapan. Kerana ini masih lagi belum jawapan yang terakhir. Okey. So, daripada variance, kita dah mencari sisihan PRY. So, kuasa 2 kita akan pindah ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, dan seharusnya jawapan kamu untuk sisihan PRY ialah 62,546,77262. Okey, cikgu tulis jawapan penuh lah supaya senang kamu nak tengok. So, untuk kebiasaannya lah, kita akan ambil 2.55. Okey, so kalau ikutkan inilah kamu punya sisihan PRY untuk soalan nombor 1. Okey, selesai. Untuk soalan nombor 2, dia tanya, jika sisihan PRY bagi jualan kek di kedai X. So, ini adalah jualan untuk kedai Y. Okey, kedai kek Y. So, jika untuk kedai X ialah 65.529. So, kedai manakah yang mempunyai hasil jualan kek yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Okey, so untuk soalan ini, dia suruh membandingkan di antara dua nilai sisihan PRY yang kamu dah dapat. So, ini tadi adalah untuk kedai Y. So, ini adalah untuk kedai X. So, apa yang kamu boleh kata dekat sini? Kamu tengoklah nilai dia. Seharusnya nilai yang paling kecil. Okey, nilai yang paling kecil akan memberi sisihan PRY yang lebih baik. Okey. So, di sini, macam mana cikgu tahu? Kamu boleh rujuk kepada buku teks. Okey, buku teks. Cikgu tunjuklah buku teks contoh yang ke-11. Muka surat 224, buku teks tingkatan 4 lah. Okey, buku teks tingkatan 4. So, kamu boleh rujuk dekat situ untuk soalan ni. Dia membuat perbandingan antara dua sisihan PRY dan dia nyatakan sebab mengapa pemilihan sisihan PRY yang paling kecil itu lebih baik. Okey, so seharusnya jawapan kamu akan ditulis sebagai, okey, akan ditulis sebagai untuk nombor 2. So, kedai Y, cikgu ringkaskanlah. Okey, kedai Y kerana sisihan PRY. So, jawapan kamu sisihan PRY lebih kecil. Okey, so yang mana, sebab soalan kamu sebab soalan kamu dia tanya yang mana mempunyai hasil jualan kek yang lebih baik. So, seharusnya kedai Y lah kerana dia memiliki sampai tersasul, memiliki sisihan PRY yang lebih kecil. Itulah kamu punya justifikasi. Okey, selesai untuk soalan A. Kita beralih kepada soalan B. So, Rajas 9 menunjukkan kek mini yang dihasilkan oleh Dania untuk projek akhir semester beliau. Okey, so kita tengok terus kepada info lah. Okey, tinggi dan juga diameter adalah 4 dan juga 6. Alright, so berkenaan dengan silinder ni lah. So, di bawah ini adalah kuboid. Okey, so di bawah kuboid, atas ni adalah silinder.
So, apa yang kamu perlu lukis ataupun apa yang akan kita buat adalah lukisan daripada J. Cuma untuk lukisan seperti ini, cikgu boleh guide kepada kamu sketching lah, okey, lakaran. So, lukisan yang sebenar kena lukis dengan ukuran yang sebenar. Okey, so untuk pandangan daripada J, seharusnya kamu akan nampak P dan juga K. Kemudian daripada K, seharusnya kamu akan nampak L. Okey, L akan nampak Q ke atas. Okey, so seharusnya akan ada macam tu. Dan berapakah kepanjangan untuk KL? Kalau kamu baca daripada soalan, dia kata ini adalah berbentuk. Okey, tapak kuboid adalah berbentuk segi empat sama. So, segi empat sama bermaksud dia adalah segi empat yang sama panjang lah. So, kalau ikutkan dekat sini ialah 10. So, seharusnya KL juga ialah 10. So, 10 cm. So, tinggi dia adalah 3 cm, iaitu bergantung kepada RM dekat sini. Okey, so kita nak lukis apa yang kita boleh nampak untuk silinder di atas. Okey, memandangkan dia berada, silinder kamu ini berada betul-betul di tengah-tengah kuboid. Okey, so di tengah-tengah kuboid yang mana diameternya ialah 6. Okey, so diameter adalah 6. So, kamu kena bahagikan kuboid ini kepada dua bahagian terlebih dahulu. So, katakanlah di sini adalah 5. So, seharusnya 5 ke sini adalah 3. Okey, so di sini 5 ke sebelah sini 3 lagi lah. Supaya kita dapatkan diameter dia 6. So, itu yang cikgu nak cuba lukis lah. Okey, so ini adalah sketching. So, bukan cikgu buat lukisan yang sebenar. So, ini adalah sketching, melakar. So, seharusnya kamu akan ada ketinggian untuk silinder, iaitu 4 cm. So, dia akan naik sebanyak 4. So, ni dia akan naik sebanyak 4. So, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, so seharusnya ini adalah 4. Alright, so inilah gambar yang seharusnya kamu lukis dengan lakaran yang penuh lah. Okey, so ambillah pembaris, ukurlah betul-betul, pastikan sudut kamu tepat untuk bucu 90 darjah. Cukup kepanjangannya 10, kemudian 3, tandakan 5 untuk tengah-tengah supaya kamu boleh heret ke kiri 3, ke kanan 3 untuk dia punya jejari. Memandangkan diameter dia ialah 6. So, kamu dirikan kamu punya silinder itu 4 cm ke atas. So, inilah bentuk lakaran yang akan kamu nampak daripada J. So, ini lakaran dan seharusnya kamu lukislah dengan ukuran yang sebenar. Okey. So, selesai untuk yang ini. So, kita beralih kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ini, sebelum itu, soalan ini adalah pelan dan dongakan. So, ini adalah bab pelan dan dongakan. Seharusnya tingkatan 3, tak salah cikgu. Okey, untuk C ini adalah berkenaan dengan, okey, kalau kamu baca di bawah ini, dia berkenaan dengan ruang sampel. So, apabila bermain dengan ruang sampel, seharusnya tak lain tak bukan bab yang familiar dengan ruang sampel ataupun sinonim dengan ruang sampel adalah bab kebarangkalian. Okey. So, soalan kamu, lengkapkan ruang sampel di ruangan jawapan bagi gabungan kek dan hadiah yang mungkin diperolehi oleh seorang pelanggan. Okey. Kalau ikutkan dia ada menyediakan ruangan jawapan, tapi kamu boleh buat sebenarnya. Okey, kamu tengoklah soalan kamu, dia kata pemilik kedai kek Y bercadang untuk memberi satu hadiah kepada setiap pelanggan yang datang membeli kek tiramisu atau kek Frutilicious di kedainya. Okey. So, anda boleh menggunakan huruf T untuk kek tiramisu, F untuk Frutilicious. Okey. Dia suruh kamu fahamkanlah situasi. Okey, dia kata kalaulah kamu membeli kek tiramisu, okey, datang membeli kek tiramisu, dia akan hadiahkan salah satu hadiah. So, kalau kamu beli kek Frutilicious, juga dia akan memberi kepada kamu hadiah. So, apa yang kita boleh cakap di sini ataupun apa yang kita boleh faham, apabila kamu beli kek tiramisu, so T untuk tiramisu, so kamu akan berupaya ataupun berkemampuan untuk dapat B, iaitu bingkai gambar, ataupun hadiah K, iaitu kalkulator, ataupun C, iaitu cawan, dan juga P, iaitu pen. Begitu juga dengan kek F, iaitu Frutilicious. So, boleh dapat juga B, boleh juga dapat K, boleh juga dapat C, boleh juga dapat P. So, seharusnya kamu akan ada 8 ruang sampel. Okey, so cikgu tak ambil lah bahagian jawapan yang disuruh kamu isikan berkenaan dengan soalan ni. Tapi, daripada sini kamu dah boleh nampak apakah ruang sampelnya. Seharusnya ruang sampel kamu akan bermula dengan TB.
Okey, seterusnya kamu akan ada TK, seterusnya TC. Okey, kemudian kamu akan ada TP. Okey, so cikgu alihkan sedikit. So kamu akan ada FB. So tengoklah susunan dia betul-betul. Kemudian kamu ada FK dan yang seterusnya adalah FC dan yang terakhir adalah FP. So itulah kamu punya 8 ruang sampel yang seharusnya ditulis. Okey, sebab ada ruangan jawapan yang disuruh kamu lengkapkan untuk soalan nombor 1. Okey, so soalan nombor 2, dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, dia nak kamu senaraikan semua kesudahan. Okey, dan dalam masa yang sama cari kebarangkalian. Okey, soalan kamu yang pertama, dia kata kek tiramisu dan. Okey, ada perkataan dan dekat sini. So, apabila ada perkataan dan, seharusnya ianya tetap. Kamu kena cari tiramisu dan alat tulis. So, alat tulis kamu sama ada K ataupun P. Sebab kalau kamu tengok untuk alat tulis, ini bingkai gambar. So, alat tulis sama ada calculator ataupun pen lah. Okey, so dekat sini kita akan mencari sama ada kombinasi nombornya ialah TK ataupun TP lah. Okey, sebab kamu seharusnya akur dengan apa yang dia kata dan dekat sini. Seharusnya dua-dua ini akan hadir serentak, iaitu tiramisu dan kalkulator ataupun tiramisu dan pen. So, seharusnya kamu akan ada 2 jawapan daripada keseluruhan ruang sampel kamu ada 8 ruang sampel. So, kamu akan ada 2/8 yang mana kita boleh kecilkan menjadi 1/4. So, seharusnya kedua-dua ini perlu ada sekali kerana ini adalah kesudahan yang kita cuba senaraikan. Dan inilah kebarangkalian dalam bentuk pecahan. Okey, dan yang terakhir dia kata cake fritalicious atau bukan cawan. Okey, so ada perkataan atau pula kali ni. So soalan kamu masih lagi sama. Okey, sama maksud cikgu masih lagi di bawah kesudahan dan juga kebarangkalian. So fritalicious adalah F. So bukan cawan. Bukan cawan maksudnya mungkin kalkulator, mungkin pen, mungkin bingkai gambar lah. Okey, sebab dia kata dia tak nak cawan. So, fritalicious ataupun bukan cawan yang akan dipilih. So, apa yang kamu boleh nampak di sini, kita gunalah apa yang ada dekat sini. Sebab soalan kamu, dia kata dia nak fritalicious atau atau bukan cawan. So, cikgu buat sebagai C tanda lah. Okey, C tanda ataupun dalam konteks yang sebenar, ianya adalah bingkai ataupun kalkulator ataupun pen lah. Okey. So, dia kata dia nak bukan cawan. Okey, so apa yang kamu boleh nampak dekat sini, kita ada perkataan atau. So, atau apabila melibatkan atau, apa yang cikgu suka untuk buat, kita akan buat F. Okey, so kita akan buat F C tanda. Okey, kemudian kita akan cari C tanda F. Okey, dan kita akan teruskan dengan F sahaja. Okey, kemudian kita akan buat C tanda sahaja. So, itu yang jawapan cikgu buatlah biasanya. Sebab dia atau bermaksud kita akan pilih. So, sama ada F C tanda ataupun C tanda F, kita tersongsangkan daripada yang asal ni, yang atas ni. Ataupun mungkin F sahaja di depan ataupun C tanda sahaja di belakang. Okey, so kamu tengoklah daripada kamu punya ruang sampel dekat sini. So, kalau kita nak pilih F C tanda bermaksud FB, FK, FP. So, kita boleh senaraikan dekat sini, iaitu FB. Okey, kemudian kamu ada FK. So, kamu ada FP untuk yang ini. Okey, so manakala untuk C tanda di depan, so seharusnya tak adalah. Okey, sebab item kamu ini K yang di depan. So, C tanda di depan ataupun bermaksud kalkulator ataupun bingkai ataupun pen di depan tak ada. So, tak ada jawapan lah untuk yang ni. Okey, so F sahaja. So, kita akan fokus kepada cake fritalicious sahaja. So, kamu ada FB, FK, FC dan juga FP. So, itulah jawapan untuk F. Sekiranya F sahaja yang dipilih. Okey, so FK. Right, so FC. Dan yang terakhir adalah FP. Okey. Dan sekiranya kita memilih C tanda saja, bermaksud selain daripada C lah. So, bermaksud kamu ada TB. Okey, so kita akan pilih TB. So, kita akan pilih TK. Kemudian kita akan pilih TP.
Okey, kemudian kita akan pilih FB. So, kita akan pilih FK. So, kita akan pilih FP. Asalkan dia bukan C ataupun selain daripada C lah. Asalkan bukan C yang kita nak pilih. Sebab kita nak selain daripada C. Okey, di sini kamu kira ataupun kamu nampak ada yang bertindih. Apa maksud cikgu bertindih? Ada yang sama. FB dekat sini, masih ada FB dekat sini. So, FB dekat sini kita boleh potong sebab dia sama. Okey, sebab dalam ni FB hanya ada sekali saja. So, masih ada FB lagi dekat sini. So, kita akan potong. Okey, so untuk FK dekat atas. So, bawah ni ada FK. So, kita akan potong. So, begitu juga FK dekat bawah ni pun ada lagi sekali. So, kita akan potong. So, FP dekat atas kita ada dah. So, dekat bawah ni FP kita boleh potong. So, FP dekat sini kita boleh potong. Okey, so semaklah. Seharusnya tak ada dah yang lain. Dan seharusnya jawapan kamu akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kamu akan ada 7 daripada 8. Okey, jawapan seharusnya untuk soalan nombor 2 tadi. Kek Fruitalicious atau bukan cawan. Okey. So, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk soalan yang ke-16 ini. Sekiranya ianya bermanfaat, kongsi-kongsilah kaedah cikgu ini kepada rakan-rakan kamu yang lain. Ajarkan mereka sama supaya ilmu kamu berkembang. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan dalam masa yang sama, like dan juga subscribe kepada channel cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.